Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Atikah binti Umar Hassan. Hari ini saya nak bentangkan satu tajuk yang sangat menarik untuk kita teroka sama-sama di bawah subjek sekolah dan masyarakat. Apakah tajuk yang kita nak teroka tu? Tajuknya adalah lemahnya penguasaan bahasa Melayu di dalam kalangan murid B40, China dan India. Untuk pengetahuan semua, bahasa Melayu ni sebenarnya adalah bahasa kebangsaan Malaysia. Dia adalah bahasa rasmi Malaysia. Segala urusan surat menyurat, kita akan gunakan bahasa Malaysia. Semua institut pendidikan, tak kiralah sekolah rendah, sekolah menengah atau universiti, wajib belajar dan guna bahasa Melayu. Sama juga dengan sekolah vernacular China dan India. Contohnya seperti sekolah SKJC, Sekolah Kebangsaan Jenis Cina. Walaupun bahasa pengantar mereka itu adalah bahasa Cina atau bahasa India, tetapi mereka wajib belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Tetapi timbul satu isu apabila murid dari kalangan B40 Cina dan India tidak tahu membaca, tidak tahu menulis di dalam bahasa Melayu walaupun mereka telah belajar bahasa Melayu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah sama-sama kita melihat apakah definisi lemahnya penguasaan bahasa Melayu di dalam kalangan murid B40, China dan India. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, lemah bermaksud rendah jika dilihat dari sudut pencapaian. Penguasaan pula bermaksud menguasai. Ia sama maksud dengan kebolehan atau kemampuan. B40 pula merupakan takrifan yang digunakan bagi mengkelaskan atau mengkategorikan pendapatan isi rumah bermula dari 3,971 sehingga 4,850. Maksud keseluruhan tajuk adalah rendahnya pencapaian dan penguasaan bahasa Melayu di dalam kalangan murid China dan India yang isi rumahnya berpendapatan kurang dari 4,850 sebulan. Apakah yang menjadi masalah sekiranya murid B40 China dan India tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis di dalam bahasa Melayu? Sebenarnya ia akan memberi masalah kepada guru, terutamanya guru-guru bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab mereka ni mengambil peperiksaan UPSR. Sekiranya keputusan mereka adalah rendah, maka peratusan bahasa Melayu akan jatuh. Sebelum ini ada satu kajian yang dibuat menunjukkan bahawa murid B40 China dan India mendapat keputusan yang kurang memuaskan kerana kebanyakan mereka mendapat grade E untuk subjek bahasa Melayu. Masalah ini juga sebenarnya memberi kesan yang negatif terhadap pendidikan murid-murid dari keluarga B40 China dan India. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Maka pendapatan bulanan mereka gunakan untuk kelangsungan hidup dan keperluan asas. Contohnya seperti membayar bil-bil bulanan atau membeli makanan. Mereka tidak menggunakan pendapatan bulanan mereka untuk menyediakan keperluan pendidikan anak-anak. Masalah ini juga menjadi semakin besar apabila murid-murid B40 China dan India tidak praktis atau tidak bertutur dalam bahasa Melayu walaupun mereka telah belajar di dalam kelas. Tambahan pula, mereka lagi suka menggunakan bahasa ibunda mereka berbanding daripada bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi apabila mereka tidak bermotivasi untuk belajar bahasa Melayu. Ada dua objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti punca dan faktor yang mendorong kepada berlakunya kesukaran dalam menguasai bahasa Melayu di dalam kalangan murid B40 China dan India. Yang kedua adalah untuk menyenaraikan cara-cara yang boleh kita gunakan untuk membantu mengurangkan masalah kesukaran menguasai bahasa Melayu di dalam kalangan murid B40 China dan India. Antara faktor dan punca lemahnya penguasaan bahasa Melayu di dalam kalangan murid B40 China dan India. Pertama adalah faktor ibu bapa, di mana ibu bapa memandang rendah, memandang remeh terhadap penguasaan bahasa Melayu di dalam kalangan anak-anak. Bagi mereka, penguasaan bahasa Inggeris lebih penting berbanding bahasa Melayu.
Faktor yang kedua adalah faktor sosial, di mana murid B40 China dan India lebih memilih untuk menggunakan bahasa ibunda mereka berbanding bahasa Melayu apabila berborak, bersembang, bertutur dan berkomunikasi sesama rakan sebaya. Sikap tidak mendengar arahan guru, kurang fokus dalam kelas dan tidak suka membaca dan menulis juga mendorong kepada lemahnya penguasaan bahasa Melayu di dalam kalangan murid B40 China dan India. Faktor yang ketiga adalah faktor sosioekonomi di mana murid tidak dapat mengikuti kelas online ketika pandemik COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu, B40 merupakan golongan yang berpendapatan rendah, maka ibu bapa tidak dapat menyediakan alat komunikasi, jaringan internet, bahan belajar seperti telefon, laptop dan juga jaringan internet untuk keperluan belajar anak-anak. Oleh itu, mereka tidak dapat mengikuti kelas online yang diadakan. Ada beberapa cadangan yang dapat kita cuba untuk mengawal dan membendung masalah ini. Yang pertama dari sudut ibu bapa. Ibu bapa perlu menitik beratkan pendidikan anak-anak untuk semua subjek. Tidak boleh pilih subjek. Yang kedua adalah ibu bapa perlu prihatin. Perlu memberi sokongan sepenuhnya kepada anak-anak supaya anak-anak ini mendapat keputusan yang cemerlang untuk semua subjek. Dan yang ketiga, ibu bapa perlu faham tanggungjawab masing-masing supaya emosi dan motivasi anak untuk belajar tidak terganggu. Yang kedua adalah guru dan sekolah juga perlu memainkan peranan. Contohnya dengan mewujudkan persekitaran bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab nak bagi murid tadi tu minat untuk belajar bahasa Melayu. Contohnya seperti membuat program nilam, bulan bahasa, mewujudkan kelas-kelas pemulihan untuk murid B40 China dan India yang lemah dalam bahasa Melayu ataupun guru kelas dan guru bahasa Melayu tadi boleh mengambil inisiatif dengan membuat sudut bacaan di dalam kelas. Masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan membantu mengurangkan beban hidup. Contohnya seperti memberi bantuan, peralatan, berbentuk alat komunikasi, peranti akses internet. Untuk pengetahuan semua, negara China dia memberi bantuan kepada murid-murid B40 dengan meminjamkan alat digital kepada mereka supaya mereka dapat mengikuti kelas online. Dapat saya simpulkan di sini bahawa semua pihak memainkan peranan penting jika ingin mengawal dan membendung masalah ini. Ibu bapa perlu tahu perkembangan pendidikan anak-anak. Sekolah perlu sediakan kemudahan yang baik untuk sesi pengajaran dan pembelajaran murid. Guru perlu kreatif, perlu inovatif dalam sediakan bahan mengajar. Boleh aplikasikan pengajaran abad ke-21 dengan menggunakan teknologi. Murid juga perlu berusaha, perlu bertekad untuk mendapat keputusan yang baik untuk semua subjek. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan. Barulah masalah ini dapat dikawal dan ditangani. Sekian, terima kasih.